Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Khamis tentang isu apa. Muhyiddin dapat pasport sementara untuk ke Bangkok. Saya baca sikit. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendapat semula pasportnya secara sementara untuk ke Thailand 15 Februari. Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan itu hari ini. Akhir tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Khamis. Di akhir tengok komen macam biasa. Kalaulah pimpinan hari ini mereka tak berbesar hati, semalam saya dah bercakap, saudara. Tan Sri Muhyiddin nak pergi ke Bangkok, takkan dapat pun pasport dia. Kalaulah pemimpin hari ini nak campur tangan dalam hak ehwal mahkamah, tak ada. Tidak berlaku campur tangan mahkamah oleh pimpinan negara. Sekarang ini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof, mereka tidak mencampuri urusan mahkamah. Kerana itu adalah antara deklarasi pemetang pauh. Berlaku untuk melaksanakan separation of power atau pemisahan kuasa. Eksekutif, legislatif dan judiciary. Eksekutif tak akan campur urusan kehakiman. Kehakiman tak boleh campur urusan eksekutif. Kehakiman tak boleh campur urusan legislatif. Legislatif tak boleh campur urusan kehakiman. Tak boleh campur, dia tak boleh. Dan undang-undang mesti ditegakkan. Kita tak boleh mengizinkan undang-undang rimba atau law of the jungle berterusan di negara kita ini. Sebab itu sekarang ni, apabila saya melihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin dapat pasport, tak ada masalah. Bila mahkamah memutuskan untuk beliau dapat pasport, nak pergi rasmi restoran aja pun, restoran kawan dia dekat Bangkok. Bukanlah masalah negara pun. Kalau nak ikutkan dekrinya saja, waktu Datuk Seri Zahid Hamidi nak pergi buat umrah dulu, 2 kali minta. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin lah daripada menterinya saya. 2 kali minta, tak ada dapat kelulusan. Apakah ada campur tangan politik dalam hakim, kita tak tahu. Tapi 2 kali. Tetapi dalam kes Tan Sri Muhyiddin, boleh, tak ada masalah. Bolehlah pergi. Kena baliklah, jangan tak balik. Itu masalahnya. Jadi rakyat gusar juga. Kalau tak balik nanti, langkah Bangkok pula dah. Jadi kita harap apa yang dilakukan, laksanakanlah. Bahawa negara kita ini kita harus berada dalam suasana yang tenteram sebab kita mahu menangani ekonomi dalam masa 4 tahun ni. Jangan digusarkan, jangan dituduh macam-macam. Janganlah sembang yang bukan-bukan. Black Friday lah. Bahawa sekarang ni Perdana Menteri tak tahu nak tabir negara. Habis siapa yang pandai tabir negara? Siapa yang boleh mempunyai tongkat sakti? Saya dah bagi tahu. Sebab tu sekarang ni soal duit turun naik mata wang negara kita berbanding dengan Amerika, saya tak ambil kisah sangat. Yang saya nak tengok bagaimana berlaku di pasaran stock market. Saya tengok pasarannya sekarang ni sudah naik 1.1520 semalam. Hari ni 153 tak silap saya. Jadi pasaran di stock market naik. Soal ringgit kita dengan Amerika, dengan duit lain itu, kedudukan mata wang. Itu terpulanglah pada bank negara. Jadi governor bank negara harus memikirkan sebab anda yang jaga monetary kita. Cari jalan bagaimana untuk mengukuhkan balik nilai wang kita. Sebab kabarnya bahawa kita punya ekspor tinggi. Itu keadaannya yang saya rasakan sudah sampai masanya. Kita pemimpin berhentilah. Jangan sikit dia salah, dah tak betul. Dan pimpinan pembangkang pun ceasefire lah, sama-sama memberi. Saya semalam bila dengar ada seusaha Perikatan Nasional, kononnya ada kluster-kluster yang akan menjaga soal ekonomi, soal keselamatan, soal Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Macam pembentukan kabinet lah. Alhamdulillah. Dan kita nak tunggulah 26 Februari ini. Apakah terjemah sebagaimana yang kita harapkan? Wakil-wakil rakyat yang dilantik, yang dipilih oleh rakyat, dihantar mereka ke parlimen untuk memperjuangkan soal kehidupan rakyat dapat terlaksana. Serangan terhadap Presiden UMNO. Sekarang ni saudara, Presiden UMNO diserang habis-habisan, saudara. Kononnya lah, bahawa Presiden UMNO ni cuma nak jaga Tembuluk sendiri, tak nak jaga rakyat.
Bila kes Datuk Najib ini tidak dibela dan sebagainya, saya lihatlah dengan jelas bagaimana Datuk Seri Zahid Hamidi mempengurusikan mesyuarat, mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua UMNO bahagian, esko-esko, sayap-sayap, bahawa kita sedang melakukan usaha untuk memohon pengampunan. Dan sekarang ni usaha sedang dijalankan mengumpul 1 juta tanda tangan ahli. Warga UMNO mohon agar adalah belah ihsan tuanku untuk memberi pengampunan kepada Datuk Najib. Itu saja. Kita bukannya parti yang menentang ataupun yang boleh membuat mereka terdua. Tak boleh balik sana. UMNO sentiasa akur. Tapi sekarang ni mereka nampak ada lagi isu baru. Mereka menunggang pula selain daripada isu agama, isu-isu tentang Mahkamah Syariah, itu rasanya dia akan tenggelam. Sekarang ni isu Datuk Najib pula ditiup lagi bahawa Datuk Zahid ini nak jaga tembolok dia je, nak jaga jawatan dia, tak berani menegur, tak berani menekan. Jadi bagi saya, apa perlunya ditekan? Bila pintu rundingan masih ada terbuka. Ini keadaan ini kita bercakap soal undang-undang, saudara. Kita bukan bercakap soal main-main pondok. Jangan kita ikut emosi. Bukan kita tak sayang, kita sayang. Semua saya semalam saya dah berkata, kemarin dulu pun saya beritahu. Kebanyakan mereka yang sekarang ini dilihat konon-kononnya nak menjuarai isu Datuk Najib ni, mereka dulu ni pun yang duduk balon Datuk Najib setengah mati. Akhirnya pada pilihan raya yang ke-14 dulu, terterap UMNO Barisan Nasional. Bila kita kalah, waktu itu kita kalah dengan 79 kerusi UMNO Barisan Nasional, baru nak adakan pertemuan. Dijerit. Datuk Najib turun. Kami tak mahu anda jadi Presiden Parti. Pergi pula ke rumah Datuk Najib. Bagi kata dua, you mesti resign as a President of UMNO. Kalau tidak letak jawatan, kami akan, Esko Pemuda lah itu akan berhenti letak jawatan. Waktu itu, saudara. Kerana waktu itu mereka beremosi. Sekarang, menyesal. Bila menyesal, mulalah kita rindu zaman Najib. Itu saya kata sembang lebih. Bapak dia orang lah nak bercakap. Apalah dia orang. Saya kadang-kadang bila bercakap benda ni, saya marah, saudara. Tak payah. Tak payah nak tunjuk bahawa nak jadi juara apa semua. Dulu, bagai nak rak, kamu balon. So, kalah. Bila UMNO kalah, tu ini tanggungjawab Presiden. Presiden kena letak jawatan. Sampai bila lagi perangai orang kita nak jadi begitu? Jadi saya haraplah teman-teman dalam UMNO ni buat kerja. Presiden bagi tahu dalam mesyuarat Majlis Tinggi, pertemuan dengan ketua-ketua bahagian, kita akan mengumpulkan sekurang-kurangnya 1 juta tanda tangan. UMNO ada ahli 3 juta. Kumpul semua ahli, mohon ihsan tuanku. Itu paling penting saya. Supaya tuanku adalah belasnya dapat memberi pengampunan. Jangan lupa, kita juga akan berhadapan dengan keadaan dalam Pakatan Harapan. Kerana mereka yang berada dalam Pakatan Harapan juga tidak senang kalau Datuk Seri Najib diampunkan. Dan itu soal lain, saudara. Jangan kita nak fikir, buat dulu. Tak payah nak bercakap soal lain. Dah dapat kumpul, bila tuanku dah buat keputusan, baru kita setangani satu persatu. Orang lain jangan sembang lah. Tak payah cabar-mencabar. Kita buat kerja kita. Terima kasih Ahmad, sekuntum mawar merah untuk saya. Dia syukur Abdullah Pungguk, dia kata pas sebenarnya bergantung pada UMNO. Sekarang ni nasiblah korang katanya. Ini saya nak bagi jelaskan bahawa waktu UMNO kalah, waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, siapa yang suruh Datuk Najib berundur? Dan siapa pula menyertali barut untuk dengan puak-puak sebelah sana yang menyelongkar kes Datuk Najib? Sudah begitu saya teringat 3-4 malam Datuk Razlan dia kata saya seorang-seorang aja, dia kata pergi rumah Datuk Najib. Orang lain tak datang pun. Mereka yang dikayakan oleh Datuk Najib jadi jutawan, billionaire hilang. Hilang, lesap. Kemudian yang pergi ke mahkamah. Cuba kira berapa kerat? Berapa kerat kalau betul-betul mereka sayang. Tak ada, sembang aja lebih saudara. Sembang aja. Kalau mereka betul-betul ikhlas, duduklah. Ini tak ada. Jadi kemudian,
Bila mereka bersekongkol, naik pula Tasimuddin. Dr. Najib menyekir, bawa ke mahkamah dan akhirnya Datuk Seri Najib dipenjarakan. Zaman siapa jadi Perdana Menteri waktu itu? Dan hari ini nak bercakap soal kita mesti memperjuangkan Datuk Najib. Saya kata sini, dia kata sembang. Apa yang kita perlu buat sekarang, tak payah ikut emosi, tak payah salahkan orang, tak payah salah menyalah lagi. Sudah. Noktahkan. Fikir ke hadapan, pertama sekali, jayakan usaha untuk mendapat 1 juta tanda tangan. Jangan bagi kritikan. Ini saya dengar ada juga, takkan dapat lah. Kalau dapat macam-macam. Tak payah, buat kerja dulu. Jangan buat cakap, jangan sembang. Tangan itu harus melakukan tugas, bukan mulut. So jadi, saya dalam keadaan begini, kadang-kadang saya bersempati juga dengan Presiden. Yang memasukkan Datuk Najib dalam penjara bukan dia, orang lain, tapi dia yang kena maki di saat dia berusaha untuk memulihkan atau mendapat pengampunan Datuk Seri Najib. Bila tak dapat, mula kata tak berani nak ugut Perdana Menteri lah. Bawa Perdana Menteri pula tidak ada kata dua dan sebagainya. Ini cerita apa ni, saya kata. Itulah saya melihat bagaimana kadang-kadang mereka ni sembang je lebih, saya. Kita saya baca detail lagi kat Malaysia kini ni. Pasport Muhyiddin ditahan selepas dia berdepan 2 pertubuhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta. Pada 31 Januari lalu, dia memfailkan permohonan untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Bangkok, Thailand atas tujuan menziarahi ahli perniagaan Malaysia di sana yang akan menguntungkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Beliau akan melawat beberapa pemimpin, pemikir dan tokoh masyarakat Islam. Okeylah tuan, mari terus menyokong pelajaran hampa Badun dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.